Penonton yang dimuliakan, sebatang lidi begitu mudah untuk dipatahkan. Namun kalau saya berikan kepada penonton seberkas lidi untuk dipatahkan, saudara-saudara akan memerlukan peralatan lain seperti pisau dan kapak untuk memutuskannya. Begitulah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bersatu, maka banyak perkara dapat kita rintis kejayaannya. Namun kalau kita sentiasa bertengkaran antara satu sama lain, bergaduh antara satu sama lain, bermasam muka antara satu sama lain, kita pasti akan berdepan dengan masalah yang lebih besar pada suatu hari nanti. Penonton yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali di Pusat Operasi Halakah dan saya, siarawan anda Haji Amar Selaman. Dan pada petang ini kita akan mempelajari satu lagi topik yang akan memberikan kepada kita ruang waktu untuk berfikir, ruang waktu untuk kita tepuk pertanyaan ini kepada hati dan juga di dada kita, untuk kita merungka dan mencari satu jawapan yang konkret. Dan pada petang ini kita akan membahaskan betapa parahnya erti sebuah perpecahan yang mencengkam umat Islam pada hari ini. I prove that Allah is God because Allah has power of all things. Di studio seperti biasa kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Dan bersama dengan beliau juga akan diimbangi pada petang ini oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Terima kasih Ustaz dan juga Datuk kerana terus bersama dengan penonton untuk memberikan buah pandangan yang terbaik dalam perbincangan kita pada petang ini. Baik, penonton yang dimuliakan, topik yang akan kita bahaskan pada petang ini, Islam tolong bersatu. Islam tolong bersatu. Dan barangkali topik ini merupakan topik yang biasa kita dengar, biasa kita rayu oleh para pendakwah. Namun sejauh mana keupayaan Islam untuk bersatu? Kita akan melihat di manakah kelemahan umat Islam yang akhirnya menyebabkan mereka terpisah-pisah. Baik, Dr. Daniel, Saya Haji. sebelum kita memulakan bual bicara kita pada petang ini, kita dengarkan dulu surah ataupun ayat tema yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Silakan Ustaz. Tuan Haji, Datuk Doktor, Islam tolong bersatu. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci lawan kepada bersatu, iaitu perpecahan. Apa akibatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Mafhumnya, dan taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maha benar, kata Allah. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi di atas ayat yang telah pun dibacakan tadi. Sabar, sabar, sabar. Itu di antara penekanan yang Allah berikan dalam surah yang Ustaz Muhammad Zarifi sampaikan sebentar tadi. Dan baik, Dr. Daniel. Saya Tuan Haji. Dalam kita merungkai erti perpecahan ini, kalau kita melihat dalam konteks umat Islam di Malaysia, sekurang-kurangnya ada 3 sebab musabab yang meletakkan umat Islam berpecah sesama sendiri.
Pertama, mungkin kerana sifat taksub. Kedua, mungkin kerana taksub kepada pegangan dalam kefahaman Islam itu sendiri. Dan barangkali yang ketiga, perpecahan yang disebabkan kerana ras, perbezaan pandangan politik. Ya. Dan semuanya ini tidak menyumbang kepada pemikiran dan juga kemajuan umat Islam. Tapi sebelum kita rungkai dengan lebih jauh, saya ingin tanyakan kepada Dr. Daniel, apakah sebenarnya yang menyebabkan umat Islam terus mundur pemikirannya? Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan, Ustaz Muhammad Zarifi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengapa umat menjadi mundur? Sedangkan pada asal dan dasarnya Allah mengatakan kita hebat. Ya. Dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat 110. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-ayah, kamu sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 143, Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-ayah, demikianlah juga kami telah menjadikan kamu satu umat yang wasata, yang ditafsirkan dalam kitab Ibn Kathir dan juga dalam kitab tafsir oleh Said Hawa bahawa wasata itu ialah yang terbaik lagi adil. Artinya Allah memuji kita. Kita hebat. Dan sudah menjadi kenyataan bahawa kita memang hebat. Di era Khulafa' Ar-Rasyidin 632 hingga tahun 661 Masihi, 30 tahun. Kemudian Bani Umayyah dari tahun 662 sampai ke tahun 750, maka masa 90 tahun. Kemudian Bani Abbasiyah dari tahun 750 hingga tahun 1258, memakan masa lebih kurang 500 tahun. Kita bertapak di atas dunia dengan hebatnya. Kemudian datang bumi Andalus dengan Islamnya tahun 711 hingga tahun 1492 Masihi, maka masa 800 tahun. Kemudian di penjuru Turki ada pula Empire Osmania dari tahun 1300 hingga tahun 1924, maka masa lebih kurang 600 tahun. Artinya Islam tertegak dengan tamadunnya di atas muka bumi memakan masa lebih daripada 1000 tahun. Tapi bermula 1924 dengan runtuhnya Empire Osmania, kita menjadi semakin mundur. Tuan Haji bertanya tadi, apa sebabnya? Ada seorang ulama hebat, Syekh Hasan Ali An-Nadwi. Beliau mengarang sebuah buku yang diterjemahkan dan terjemahannya berbunyi Kerugian Dunia kerana kemunduran umat Islam. Maksudnya dunia ini rugi sebab umat Islam mundur. Dan beliau membahas tentang punca kemunduran itu. Ya. Untuk menjawab soalan tadi. Ya. Antara yang beliau sebutkan, yang Syekh sebutkan ialah kerana politik yang tidak kuat, pemimpin-pemimpin lebih pentingkan kerusinya, kuasanya daripada mengelokkan dunia umat Islam. Dan yang keduanya ialah kesebarnya bid'ah dan kesesatan, benda-benda yang bercanggah dengan Islam, tak penting, tak fokus sangat. Yang penting benda-benda yang remeh-temeh. Itu jadi penyebab umat Islam mundur. Yang ketiganya yang Tuan Haji sebutkan tadi fanatik kepada aliran masing-masing. Termasuk antaranya aliran cabang-cabang fiqh. Kerana isu mazhab, kita berpecah belah. Kerana isu fiqh ranting, kita berpecah belah. Itu juga sedang melanda Malaysia. Dan yang keempatnya ialah keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam yang menyebabkan tidak terhasilnya perpaduan. Saya teringat Tuan Haji, kenyataan seorang pemikir dari barat iaitu Philip K. Hitti, pengarang buku History of the Arabs. Ketika bercakap tentang umat Islam di Andalus,
apa kata Philip K. Hitti. Dia kata Muslim Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of medieval Europe. Orang Islam Spanyol, dia sebut demikian, Muslim Spain. Khusus, orang Islam Spanyol telah mencatat satu sejarah kegemilangan yang luar biasa di zaman pertengahan di Eropah dahulu. Dan dia berkata, antara abad ke-8 hingga 13 Masihi, these Arab-speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world. Antara abad ke-8 hingga 13 Masihi, pembawa obor budaya dan tamadun di dunia keseluruhannya, pembawa itu adalah umat Islam. Jadi kita hebat. Antara kekuatan kita perpaduan. Sehingga akhirnya tamadun, kebenaran tamadun yang hebat, umat Islam yang bawa. Dan kesannya terasa sampai sekarang. Robert Briffaut dalam buku The Making of Humanity mengatakan antara sumbangan terbesar umat Islam pada dunia moden ialah sains. Sains. Hari ini orang bercakap tentang trigonometri, jangan lupa Al-Battani. Orang bercakap tentang kimia moden, jangan lupa Al-Kindi. Orang bercakap tentang perubatan, jangan lupa Ibn Sina dan Ar-Razi. Orang bercakap tentang apa-apa yang berbentuk sains, asasnya orang Islam. Hebat. Tapi hari ini, tidak hebat ataupun kurang hebat. Jadi puncanya telah kita sebutkan tadi. Sebab itulah kita nak kembali kepada asas kehebatan. Dr. Daniel, tadi Saya. Dr. Daniel telah huraikan kepada penonton tentang bagaimana kehebatan empire Islam. Ya. Ada yang mencecah sampai 600 tahun, Ya. ada yang mencecah sampai 800 tahun, Ya. dan Empire Utsmaniyah mencecah hampir 600 tahun. Dan di dalam tempoh yang sangat indah itu, Ya. dalam tempoh yang sangat gilang-gemilang itu, apakah tidak ada langsung titik perpecahan yang berlaku kepada mereka pada waktu itu? Dan jika ada, Dr. Daniel, bagaimanakah formula mereka menyelesaikannya? Ya. Titik perpecahan memang ada. Tak boleh kita nafikan. Malah di era sahabat pun ada perbezaan pendapat. Tetapi dia tidak sampai ke peringkat meruntuhkan agama dan menjadikan umat Islam itu hancur sama sekali. Tidak. Jadi dia agak terkawal. Memang ada. Tetapi ketika ia tidak lagi terkawal. Contoh, bila kita bicarakan tentang Andalus, wujud pada suatu ketika kerajaan-kerajaan kecil. Dia panggil muluk Tawaif. Kerajaan-kerajaan kecil yang memerintah ikut suka mereka. Terpisah daripada induk. Itu telah melemahkan Andalus sehingga akhirnya pada tahun 1492 hancur Andalus. Jadi memang pernah berlaku. Tapi agak terkawal secara umumnya. Tapi ketika tidak terkawal, pernah berlaku keadaan tidak terkawal, hancur tamadun Islam. Jadi, bagaimana boleh diselesaikan, bagaimana mengawal sehingga tidak berlaku kehancuran di era-era keemasan Islam? Dia disebabkan pertamanya, bila pemimpin itu sendiri, dia mengejar takwa. Kita ambil contoh di era Omar Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala. Umar Abdul Aziz dan sebelumnya era Khulafa Ar-Rasyidin Al-Muhdiyin. Ketika itu Allah menjadi destinasi hidup mereka. Ketika pemimpin menjadikan Allah destinasi hidup mereka, maka umat mudah digabungkan potensi mereka untuk Allah, untuk kebaikan. Itu pertama cara mengawalnya. Dan yang keduanya ialah menyemarakkan kefahaman Islam yang betul. Sebab andai kata kefahaman itu salah, akan lahir ta'assub dalam hal-hal ranting yang dikatakan pegangan kami, pegangan agama. You jangan kacau. Tapi ta'assub agama tu yang menghancurkan agama. Maka bila kefahaman itu betul, orang Islam akan sedar, oh,
pendapat ini pun betul. Pendapat itu berbeza dengan dengan Ana. Tapi masih betul. Kitab-kitab fiqh menyebutkan dengan jelas betapa banyaknya perbezaan. Contohnya antara dua orang sahabat, Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kitab-kitab fiqh menceritakan betapa banyaknya perbezaan antara dua sahabat hebat ini. Tetapi perbezaan yang tak pernah menimbulkan fanatik ta'assub, apatah lagi pecah belah. Antara ulama mazhab berbeza pendapat. Contoh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam fatwa beliau mengatakan berbekam ataupun hidung berdarah menyebabkan wuduk batal. Maka orang bertanya pada Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, bagaimana jika anda jadi makmum kepada seseorang yang berpegang pada mazhab yang berbekam dan hidung berdarah tidak batal wuduk?" Maka dia berbekam dan dia tak ambil wuduk semula. Kamu mengatakan wuduknya batal. Sekarang kamu makmum. Bagaimana? Dia berkata, masakan aku tak sanggup jadi makmum kepada Imam Malik dan Imam Sa'id bin Musayyib. Artinya, pendapat berbekam tak batal wuduk antaranya pegangan Imam Malik. Aku kata batal. Imam Malik kata tak batal. Tapi kalau aku ada di belakang Imam Malik, takkanlah aku tak nak jadi makmum dia. Artinya, perbezaan randing. Kefahamannya betul. Melahirkan insan seperti itu. Sebab itu, dikawal dengan cara demikian. Kita sekarang kadang-kadang minta maaf Tuan Haji, ta'assub ini berpunca daripada kefahaman tak betul. Kefahaman tak betul sebab Tok Guru juga mungkin tidak betul kefahamannya. Ini yang hendak kita perbaiki pada hari ini, Tuan Haji, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Penonton yang dimuliakan, kebijaksanaan yang diperlukan itu perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Tanpa kebijaksanaan, kita akan tercampak di dalam kegelapan dan api perpecahan. Baik, Ustaz Muhammad Zarifi, saya perlukan analisis anda untuk memberikan analisis yang pertama. Silakan. Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel telah membedah fikiran kita semua. Di depan kita sekarang ini ada satu pokok yang sangat besar. Dan inilah isu yang kita perlu berdepan. Malang sekali para penonton, isu yang besar ini kita jarang perbincangkan. Sebaliknya, kita masih lagi bercakap soal-soal yang tidak penting. Baik, apa isu besar kita sekarang ni para penonton? Yang pertama, isu akhlak, isu adab dan isu nilai. Saya berikan satu petunjuk kepada kita para penonton. Pada 26 Julai 2017, akhbar telah melaporkan orang ramai di sebuah perkampungan telah mengerumuni mengutip timbunan beras yang jatuh daripada sebuah lori yang membawa muatan 40 metrik tan bekalan beras. Lori itu jatuh sekali beras, orang kampung kerumun dan ambil bawa balik beras yang jatuh itu. 31 Julai 2019, sebuah trailer yang membawa muatan susu terbalik di sebuah kampung, menyebabkan ribuan stok susu bertaburan di atas jalan raya. Sekali lagi, penduduk kampung datang dan berpusu-pusu mengutip susu tersebut untuk dibawa balik ke rumah. Para penonton, dua insiden ini berlaku di negara Islam, di negara Muslim, iaitu di negara kita. Satu lagi contoh para penonton, pada 28 Julai 2019, 3 tan botol-botol air cola, 3 tan botol-botol air berisi air cola telah jatuh ataupun telah bertempiaran jatuh di sebuah lebuh raya kerana lori yang membawa muatan tersebut terbalik ataupun ada kemalangan. Cuba bayangkan, 3 tan botol-botol berisi air cola ini yang jatuh di atas jalan raya. Masyarakat pada waktu itu yang terdiri daripada pejalan kaki, pemandu kenderaan berhentikan kereta mereka, saling pakat-pakat kutip air cola tersebut dan letakkan semula pada tempatnya. Ini, para penonton, berlaku di sebuah negara bukan Islam. Nah, lihat, ada perbezaan besar dan inilah krisis yang kita sedang berdepan sekarang ini. Krisis akhlak, krisis adab. Para penonton,
Apa yang saya nak nyatakan, kehebatan Islam cukuplah kita pandang kepada aspek luaran semata-mata. Jangan kita hanya bermegah-megah dengan slogan itu dan ini, tetapi dasarnya, intipatinya jauh terpesong daripada agama. Fakta yang kedua para penonton yang kita mesti fikirkan bersama. Di Malaysia sebagai contoh, jumlah agensi dan pertubuhan-pertubuhan Islam semakin hari semakin bertambah. Demi tahun makin bertambah. Soalan besar sekarang ini, dengan begitu banyaknya NGO Islam, pertubuhan Islam, agensi Islam, adakah kita berjaya untuk menterjemahkan konsep Islam yang sebenar? Satu. Adakah dengan institusi yang begitu banyak ini, yang berkaitan Islam ini, telah merapatkan kita di atas satu saf, ataupun makin menjarakkan kita, makin menjauhkan kita, makin menyepak terajangkan kita sesama kita? Ini persoalan yang kedua. Para penonton, soal yang ketiga. Di Malaysia, masjid-masjid di Malaysia, jumlah keseluruhannya, angka yang kita ada, 6,372 buah masjid. 6,372 masjid seluruh Malaysia. Institusi surau di seluruh Malaysia berjumlah 18,310 buah surau di Malaysia. Soal sekarang ini, apakah masjid dan surau berjaya menjadi satu learning center, satu pusat sehenti yang menyatu padukan umat Islam, ataupun masjid dan surau makin menjarakkan umat Islam? Ini soal yang mesti kita fikir bersama, Tuan Haji. Salah satu daripada penyakit umat Islam pada hari ini ialah sibuk. Umat Islam hari ini sibuk. Tapi sibuk yang tidak pada tempatnya. Ya. Dan salah satu daripada perkara yang umat Islam tinggalkan ialah sibuk yang seharusnya mereka harus menuntut ilmu, memantapkan akidah dan memberikan kefahaman yang kuat dalam kehidupan mereka. Ya. Dan akhirnya umat Islam hari ini menjadi umat yang tidak mahir dalam agama mereka sendiri, kerana kesibukan mereka menghalang mereka untuk menuntut ilmu, belajar ilmu dan sebagainya. Bagaimana kita lihat kelemahan umat Islam hari ini kalau boleh kita kaitkan dengan masalah ilmu itu sendiri? Betul Tuan Haji. Sibuk dalam hal-hal yang tidak penting. Padahal umat Islam ini, jika berpandukan suluk surah Al-Mu'minun, surah nombor 23, ayat nombor 3, antara ciri orang Islam, orang beriman yang sukses, yang berjaya ialah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Iaitu ciri orang yang beriman yang menjauhi benda lara. Benda lara mengikut Ibnu Katsir ialah benda yang boleh membawa kepada kesyirikan, benda maksiat dan benda yang membuangkan masa. Jadi perkara itu walaupun tidak haram tetapi membuangkan masa, Islam pandang tidak baik. Berbeza dengan umat dahulu. Apatah lagi para sahabat. Mereka tumpu nak faham Al-Quran, nak tadabbur Quran. Bak kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kami mengkaji Al-Quran 10 ayat. Belajar mengaji Quran 10 ayat, tapi bukan sekadar mengaji dengan tajuk yang betul. Kami nak faham ayat-ayat 10 yang kami telah baca dengan baik. Kemudian kami balik beramal. Kemudian datang lagi bertemu Nabi SAW untuk belajar lagi 10 ayat. Faham, balik beramal, datang, tambah lagi 10 ayat. Mereka akhirnya menjadi contoh agung yang tidak ada tolok bandingannya pada kita dan sampai ke bila-bila. Tapi dia berpaksikan ilmu, bukan berpaksikan khayalan. Bayangkan jika umat memberi masa yang banyak untuk faham Islam. Walaupun kita tahu faham dan ilmu bukan segala-galanya. Betul, ada ilmu, ada kefahaman, tak beramal pun tak cukup. Tetapi ilmu dan kefahaman pintu gerbang segala-galanya. Walaupun ia bukan segala-galanya, ia pintu gerbang bagi segala-galanya. Tanpa ilmu dan kefahaman, artinya walaupun kita nak buat baik, tapi kalau tidak ada ilmu dan kefahaman, seolah-olah kita tidak akan buat baik. Sebab noktah pertama belum selesai.
Bayangkan kalau kita ada ilmu dan kefahaman, bayangkan, kita akan sedar. Kita akan sedar sebagai contoh, wow, Al-Quran fokus pada takwa. Al-Quran fokus pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bayangkan. Dan bila kita faham, ustaz-ustaz mengajar Islam cara betul, fokus pada benda penting, bukan benda ranting. Maka dia ajar takwa. Banyak selesai tentang perpaduan. Bila kita faham Islam menekankan takwa, kita faham Islam tak tekankan warna kulit. Kita tak akan bergaduh sebab isu itu. Islam bukan menekankan bangsa secara dasar. Kita tak bergaduh sebab bangsa. Bukan sebab gender. Tak bergaduh sebab gender. Jadi sudah ada banyak penyelesaian kalau kita faham mesej takwa yang Allah tekankan. Tapi itu mesti berdasarkan ilmu. Itu sebagai contoh Tuan Haji tentang pentingnya ilmu. Tapi kita akan perkembang lagi Tuan Haji, insya-Allah. Baik, saya tertarik kepada apa yang dianalisiskan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi tadi. Yang seharusnya menjadi tumpuan umat Islam hari ini bukan perpecahan yang sedemikian, tetapi harus membangunkan kekuatan sumber dayanya untuk memperbetulkan situasi contoh seperti kelompok murtad, seperti kelompok LGBT, seperti kelompok-kelompok yang harus diperangi ini. Ini senjata bullet, senjata peluru yang harus kita perangi, tetapi bukan kepada isu-isu perpecahan-perpecahan yang sangat merugikan. Silakan Dr. Daniel. Setuju. Justru bila kita balik pada agama, kita lihat contoh surah Al-Ma'idah ayat nombor 2. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. Artinya sekarang ini Allah mengarahkan wahai mereka yang beriman, jangan kamu halalkan benda yang syiar Allah. Jangan kamu halalkan benda-benda yang diharamkan, tafsiran Ibn Katsir, yang dilarang oleh agama. Sekaligus bila itu menjadi panduan, jadi benda-benda yang kecil-kecil, ranting-ranting, bab mazhab, bab perbezaan fiqhnya ranting, itu bukan mungkar. Itu bukan benda keji, bukan benda terlarang. Tapi yang nak kita fokuskan pada benda pokok. Saya suka pada sebuah kitab karangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Tajuk bukunya Fiqhul Ikhtilaf. Fiqh dalam ikhtilaf, fiqh dalam perbezaan pendapat. Beliau menyebutkan antaranya ialah umat Islam hari ini bermasalah dalam bab perpaduan sebab fokusnya silap. Macam Ustaz Zarifi sebutkan tadi. Sebab fokus mereka silap. Mereka fokus tentang hal-hal ranting. Kadang-kadang ustaz, ilmuwan, bukan kesemuanya, menekankan benda salah. Perbezaan politik, kemudian benda ranting, kemudian kutuk simpulan Wahabi, kutuk simpulan kaum tua, kaum muda. Tak habis-habis dengan benda ranting dan ini berlarutan sampai hari ini. Tiba-tiba kita lihat isu murtad, ada yang masuk Kristian. Di Malaysia sekarang, orang sudah bertanya kita tentang etisme. Ada orang Islam jadi etis. Kemudian agnostik yang sudah menolak agama. Dan kemudian ada yang gay, kemudian terjebak dengan penyalahgunaan najis dadah. Majoritinya orang Islam, termasuk anak muda Islam. Ini benda besar. Tetapi andai kata kita asyik bercakap tentang, oh tuan-tuan, tengoklah mereka yang tak kunut subuh. Tuan-tuan, tengoklah tu imam yang tak baca doa kuat selepas bagi salam. Ini semua pok-pok tak betul. Kita duk kutuk benda tu. Padahal fokus kita salah. Kalau kita kutuk benda tu, fokus kita salah. Fokus kita sebenarnya untuk kita perbetulkan sepatutnya lebih besar. Baik, penonton yang demikian, Islam tolong bersatu. Itu di antara mesej besar, gagasan besar yang diungkapkan dalam topik kita pada minggu ini. Baik, silakan Ustaz Muhammad Zarifi, barangkali ada penambahan dan juga di antara cuplikan yang akan dikongsikan. Silakan. Bila Tuan Haji dan Datuk Doktor mengemukakan satu persatu penyakit kita pada hari ini, saya berasa sangat bimbang sekali. Kebimbangan saya ialah kalaulah kita umat Islam, kita orang Muslim masih tak sedar diri yang sekarang ini kita ada penyakit. Bahaya besar kalau kita terus-menerus berterusan seperti ini. Sebab itu, para penonton, kita mesti mula bergerak. Buat kerja. Apa juga posisi yang kita sandang, buat kerja. Islah umat, turun kepada masyarakat, memperbetulkan masyarakat. Para penonton, saya kira dalam apa juga kapasiti yang kita ada, dalam surah Al-Anfal ayat 60, Allah memperingatkan kepada kita, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Sampai habis ayat itu, ia memberikan isyarat petunjuk ilahi
mewajibkan kepada kita untuk memperkemaskan kekuatan kita. Yang pertama, para penonton, saya nak bawa satu contoh. Beliau ini orang Jepun, Tuan Haji. Bukan ilmuwan, tetapi beliau ialah seorang pelumba lari ultra marathon. Namanya Haruki Murakami. Haruki Murakami, para penonton, beliau pelumba ultra marathon, pengembara ke seluruh dunia. Kehidupannya banyak masa di luar daripada Jepun. Tetapi yang kita nak cerita hebatnya Murakami ini, beliau menyumbangkan idea-idea untuk mengembangkan nilai kemanusiaan melalui penulisan sastra. Beliau menulis novel sastra yang mengangkat sosok-sosok watak-watak yang baik untuk beliau kongsikan dengan orang. Para penonton, beliau bukan ustaz, bukan ilmuwan, tetapi seorang pelumba lari ultra marathon. Tetapi itu sumbangan beliau, rasa tanggungjawab untuk menyuburkan nilai keinsanan. Soal besar sekarang, kita buat apa? Para penonton, satu perkara data yang kita ada sangat menakutkan. The New York Times akhbar melaporkan 2017 87 juta akaun palsu Facebook dibuat. Tahun 2018, 116 juta akaun palsu Facebook dibuat di seluruh dunia. Dan kita percaya trend ini makin meningkat tahun demi tahun. Yang kita bimbang, orang lain bekerja turun ke belantara berdakwah. Orang lain menunjukkan sifat yang baik untuk ajak orang buat baik. Kita bimbang, kita duduk di depan papan kunci. Fake account, fake news, berita palsu ini yang sedang kita kerjakan. Apa nak jadi kepada kita kalau ini peranan yang kita buat? Sekarang kita mula memasuki teknologi RI 4.0, 4.0. Dan dunia sedang bersiap sedia untuk menyambut dan menyesuaikan manusia dengan kehidupan RI 4.0 ini. Bermakna pada zaman tersebut manusia akan bergerak seiring dengan kehidupan robot-robot pintar ataupun di antara perisian-perisian pintar yang merupakan sebahagian daripadanya adalah kepintaran palsu ataupun kepintaran yang dibuat oleh manusia. Baik, Dr. Daniel, saya nak kaitkan zaman tersebut bagaimana umat Islam nanti boleh bertahan dengan kehidupan yang sedemikian sedangkan umat Islam masih lagi tidak merawat kudis-kudis yang mereka hadapi. Silakan Dr. Daniel. Ya, industri ataupun revolusi industri 4.0 dengan izin yang dikaitkan dengan Internet of Things. Artinya benda-benda secara umumnya berkait dengan internet. Bercakap tentang data raya, big data. Bercakap tentang AI, artificial intelligence ataupun kecerdasan tiruan. Dan bercakap tentang automation ataupun otomasi. Canggih sungguh. Sehingga dengannya melahirkan idea di Jepun untuk bercakap tentang Society 5.0. Industri 4.0 menghasilkan Society 5.0. Masyarakat 5.0 yang sentiasa berkait dengan cyber physical system. Cyber berkait dengan internet, berhubungan dengan fizikal yang merata dan ia melahirkan sistem hidup. Society 5.0. Umat Islam di mana? Kajian yang dibuat di barat oleh pakar-pakar perubatan mengatakan dibimbangi manusia jadi hanyut. Sebab kita lihat sekarang sudah ada satu trend, satu suasana, contohnya dengan sistem internet yang canggih sekarang ini pun sudah menghasilkan beberapa gejala yang menakutkan. Contoh antaranya cyberbullying. Kalimat cyberbullying baru ditimbulkan. Artinya menggunakan internet, menggunakan sistem cyber untuk bully. Dan sekarang di Malaysia, itu yang agak berleluasa. Orang tulis apa-apa, kita pergi ke Facebook dia.
Macamlah kita pergi ke rumah seseorang, kita kutuk dia. Orang lain mungkin buat cyberbullying, tapi umat Islam dengan akhlak yang betul, ada asas yang kuat, yang bernama takwa, yang bernama akhlak, yang bernama akidah, kita tak buat. Tapi hari ini, kita yang buat. Sesama kita. Itu isunya. Sesama kita, berbeza parti politik, hentam. Berbeza warna bendera, kutuk, cerca. Cyberbullying. Itu kita bimbang. Jika benda basic, benda asas ni belum selesai, maka kita boleh faham sekarang, seperti yang disebutkan oleh Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqh Sirah, kita boleh faham sekarang ketika beliau membahas hijrah. Beliau mengatakan kajian sirah, sejarah berkaitan hijrah, boleh kita simpulkan dalam bentuk ada 3 projek yang Nabi SAW laksanakan selepas hijrah. Projek pertama, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Itu penting. Perpaduan itu penting. Ini Muhajirin, ini Ansar. Berbeza geografi. Latar belakang pun sedikit sebanyak berbeza. Dipersaudarakan. Nabi mengisyaratkan kepada kekuatan ini jangan diruntuhkan jika nak bina Islam dan tamadun. Yang keduanya, masjid. Dibina masjid. Nak mengingatkan pada kita persaudaraan penting, tapi kena dikaitkan dengan masjid sekaligus pengabdian kepada Allah. Bukan persaudaraan kosong. Bukan persaudaraan berdasarkan Melayu-Melayu saja. Tak cukup. Dia kena ada tambahan berkait dengan masjid, pengabdian kepada Allah. Dan yang ketiganya, ditegakkan projek ketiga, Piagam Madinah. Ada persaudaraan, berhubungan dengan masjid, pengabdian pada Allah, tapi masing-masing kena patuh undang-undang. Baik, Dr. Daniel. Kita imbas balik di antara intipati khutbah wida. Ya. Salah satunya bagaimana yang Nabi sampaikan. Yang Nabi sampaikan adalah, aku tinggalkan kamu 2 perkara. Ya. Selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. Itulah Al-Quran dan juga Sunnah. Ya. Silakan Dr. Daniel untuk memberikan pengukuhan dalam topik ini. Masya Allah Tuan Haji, Masya Allah, Masya Allah. Kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran ini, dia seperti suatu peta tentang bagaimana kita perlu hidup dan hendak hidup. Dan peta ini bukan sekadar berbicara tentang hari ini. Berbicara juga tentang umat yang lepas untuk kita iktibarkan. Bukan sekadar umat yang lepas dan umat hari ini. Berbicara juga tentang the future, masa depan. Tentang akhirat, tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Tentang hari kebangkitan supaya kita tahu kita nak pergi ke mana. Di mana destinasi kita. Begitu detail peta yang bernama Al-Quranul Karim. Maka kembalilah pada Al-Quran dan juga As-Sunnah paling tepat untuk umat pada hari ini. Tapi bila kita kembali pada Al-Quran, bukan sekadar A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan sekadar baca. Ustaz Zarifi baca dengan elok, tapi faham. Kita nak begitu, ada tadabbur. Bukan sekadar, anak I dah hafal Yasin, doktor, dah hafal Yasin. Kita nak bertanya, hafal tapi faham tak? Allahu a'lam bisawab. Kita tak mau begitulah. Allahu a'lam bisawab sekadar sebulan cukup. Tapi lepas tu kena faham. Jadi bila kita dekati diri kita kepada Quran dan kita faham, itu asas kepada perpaduan dan asas kepada kegemilangan dan kecemerlangan. Kembali pada Quran dan Sunnah, itulah ungkapan yang betul. Itu yang pertama. Tetapi kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan maksud dengan menggunakan metodologi yang betul. Ada orang dia kembali pada Quran, tapi dia tafsir Quran, akhirnya bergaduh juga kita. Jadi kembali pada Quran dan Sunnah, ada koma. Dan tambahannya ialah dengan metodologi yang betul. Dan yang ketiga, ustaz-ustaz ini kadang-kala minta maaf. Pengalaman saya di Pulau Pinang sebagai ahli majlis, bila kita lihat segelintir ustaz-ustaz yang berceramah, saya khawatiri segelintir daripada mereka ini menghasilkan pecah belah. Jadi Al-Quran dan juga As-Sunnah itu dia bawa dalam bentuk pecah belah. Dia tafsir dalam bentuk pecah belah. Itu pun saya bimbangi juga. Jadi kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah nampak cantik. Tapi ketika dibawa cara salah, dia jadi tidak cantik. Akhirnya kita berpecah belah selepas belajar Quran. Sebab metodnya salah. Sebab tenaga pengajarnya membawa secara yang tidak betul. Sebab itu kita nak panggil orang masuk TV ke, nak panggil ke masjid, ke surau, tapis juga ustaz-ustaz hari ini. Takut nanti bahasa dia gunakan penuh dengan
pencercaan, penuh dengan penghinaan terhadap kelompok yang lain, jadi pecah belah. Tapi kesimpulannya memang benar sabda Nabi SAW, kembalilah kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, ia peta lengkap, membentuk akhlak kita, memberi formula-formula perpaduan. Contoh yang telah kita sebutkan tadi, dan akhirnya kita kena faham dia untuk jadi elok, bersatu padu dengan menggunakan metodologi yang betul. Barulah umat jadi betul dan bersatu padu. Tu Haji, insya-Allah. Terima kasih Dr. Daniel. Penonton yang dimuliakan, di atas dunia pada hari ini, jumlah umat Islam adalah 1.6 bilion. Di Malaysia, daripada lebih 30 juta rakyatnya, jumlah umat Islam di negara kita adalah 16 juta. Namun, apa ada pada angka? Dan kadang-kadang dengan jumlah yang besar itu belum tentu menunjukkan kita berjaya. Dan jumlah yang kecil itu belum tentu menunjukkan kita gagal. Kita hayati sirah-sirah sebelumnya, kita cari kekuatan makna di sebalik perpaduan dan kita rawat segala kudi-kudis yang berada di badan kita dan kita jadikan umat Islam bangkit dan Islam tolonglah bersatu. Jumpa lagi siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.